Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Puan Andi Nursia binti Andi Mutiara ingin bertanya, apakah program-program pencegahan yang dijalankan oleh AADK? AADK Negeri Sabah komited dalam menjalankan program-program pendidikan pencegahan kepada seluruh masyarakat di negeri Sabah. Banyak program yang kita laksanakan berkaitan dengan pendidikan pencegahan ini, yang sasarannya kita libatkan ibu bapa, keluarga, pelajar, majikan, pekerja dan sebagainya. So antara lain program-program yang kita laksanakan adalah program FOA, Family on Alert. Kita khususkan kepada keluarga. Kita adakan program SMART yang mana dia akan khusus kepada belia-belia dan juga remaja. Untuk program SHIELD misalnya, kita adakan di peringkat sekolah. Begitu juga dengan program Pintar. Dan dalam komuniti kita ada program Community Empowerment. So ini adalah sasaran-sasaran kita dalam kita melaksanakan program pendidikan pencegahan. Dan kita dapati bahawa ilmu-ilmu pendidikan pencegahan dadah yang kita salurkan kepada kumpulan-kumpulan ini dapat memberi manfaat kepada mereka, bukan sahaja untuk diri mereka tetapi juga kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada ibu bapa, kepada pelajar dan seluruh masyarakat dalam komuniti yang program pendidikan pencegahan yang kita laksanakan. Hai, saya Cassandra. Saya ingin bertanya, mengapakah pendidikan pencegahan dadah perlu bermula dari rumah dan apakah peranan ibu bapa untuk memastikan perkara ini berkesan? Pendidikan pencegahan dadah ini perlu bermula daripada rumah untuk kita membantu anak-anak agar tidak terlibat daripada masalah dadah. Kerana keluarga merupakan institusi pertama yang memberi pendidikan kepada anak-anak dan ibu bapa pula merupakan model pertama anak-anak yang mereka lihat dalam proses pembesaran. Di sinilah sebenarnya program pendidikan pencegahan dadah ini perlu bermula daripada rumah. Kerana ibu bapa akan menunjukkan model yang baik kepada anak-anak untuk tidak terlibat dengan masalah dadah, sementara anak-anak pula menjadikan keluarga ini sebagai suatu institusi pendidikan bagi mereka untuk tidak terlibat dengan masalah dadah. Sebab itulah pentingnya program pendidikan pencegahan dadah ini kita mulakan daripada rumah supaya ibu bapa dapat membantu anak-anak mereka dan juga anak-anak dapat mempelajari daripada ibu bapa agar perkara-perkara seperti masalah dadah ini tidak berlaku dalam kalangan anak-anak. Dan anak-anak pula apabila telah bersekolah dapat meneruskan momentum yang telah mereka pelajari di dalam keluarga ini untuk mengelakkan mereka daripada berlaku atau terlibat daripada masalah dadah. Hai, saya Isyai. Sebagai orang awam, apakah tindakan yang saya perlu lakukan untuk memberi maklumat kepada penyalahgunaan dadah di kawasan kejiranan saya? Kita dapati isu-isu penagihan dadah ini memang berlaku dalam komuniti kita di negeri Sabah. Dan masyarakat boleh memainkan peranan dalam usaha memastikan tempat mereka ini bebas daripada masalah dadah. Dan antara lain apabila dalam kejiranan ini ada masalah penyalahgunaan dadah yang berlaku, maka masyarakat setempat boleh mengambil tindakan awal dengan mengemukakan aduan kepada pihak AADK. Maknanya pihak AADK di negeri Sabah ini kita ada beberapa buah daerah yang boleh dihubungi dalam memastikan tindakan dapat diambil daripada aduan ini. Selain daripada itu, program pendidikan pencegahan dadah juga boleh dimainkan oleh komuniti supaya dapat membebaskan masalah penyalahgunaan dadah di dalam komuniti mereka sendiri. Sangat penting supaya komuniti ini boleh membantu dalam memastikan masalah dadah dapat ditangani di dalam sesebuah komuniti. Selain daripada itu, pihak komuniti juga ataupun orang awam ini boleh menghubungi pihak polis, melaporkan kepada pihak polis jika berlaku masalah penyalahgunaan dadah di tempat mereka. Maknanya untuk tidak akan
penyalahgunaan dadah ini bukan sahaja boleh diambil oleh pihak ADK, tetapi pihak polis juga boleh terlibat dalam memastikan tindakan diambil segera apabila berlakunya masalah penagihan dadah di dalam sesuatu komuniti. Bagaimanakah pihak NGO dapat menjalankan kerjasama atau kolaborasi bersama pihak ADK dalam melaksanakan kempen-kempen atau program pencegahan khususnya di kawasan berisiko tinggi? Banyak peranan yang boleh dilaksanakan oleh badan bukan kerajaan ataupun NGO dalam memastikan kawasan berisiko tinggi ini dapat kita tangani daripada terus bermasalah dengan masalah dadah. So antara lain program yang boleh ditingkatkan kerjasama di antara ADK juga dengan NGO adalah program inisiatif bersepadu dalam menangani permasalahan dadah, substan dan pelancongan sosial yang telah dirancang oleh kerajaan. Melalui program ini, banyak usaha-usaha NGO boleh dilaksanakan bersama dengan ADK. Antara lain program yang kita laksanakan adalah yang pertamanya adalah berkaitan dengan bagaimana program community empowerment. Kita hendak menyerahkan hak milik ini kepada komuniti supaya mereka boleh berusaha memastikan tempat mereka bebas daripada masalah dadah. Selain daripada itu, banyak juga rangka-rangka program yang telah dilaksanakan. Cuma yang paling penting adalah bagaimana komuniti berusaha untuk meningkatkan faktor-faktor pelindung di dalam komuniti dia dan mengurangkan faktor-faktor risiko yang berada di dalam komuniti mereka. Selain daripada program ini, kita juga boleh mengatur program omnipresence misalnya dalam kalangan komuniti supaya masyarakat di sana sedar bahawa komuniti berusaha untuk memastikan tempat mereka ini dijaga dan dibebaskan daripada masalah dadah. Program-program lain yang kita laksanakan juga seperti program media. Buat masa ini misalnya semasa tempoh pandemik, program media ini boleh kita tekankan kepada komuniti supaya komuniti sedar berkenaan dengan bagaimana membantu masyarakat mereka, komuniti mereka bebas daripada masalah dadah. Assalamualaikum, saya Tasha. Saya ingin bertanya, apakah tindakan yang sewajarnya yang patut diambil ibu bapa sekiranya ujian air kencing yang dijalankan di sekolah yang didapati positif? Apa yang terhadap pelajar tersebut, apa yang sepatutnya ibu bapa buat? Terima kasih. Ibu bapa memainkan peranan penting dalam mendidik anak-anak untuk tidak terlibat dengan masalah penyalahgunaan dadah. Namun keadaan ini juga berlaku kepada pelajar-pelajar yang terlibat dengan masalah dadah, terutamanya apabila mereka terpengaruh dengan rakan-rakan sama ada di dalam sekolah ataupun di luar daripada sekolah. So maknanya di sini ibu bapa perlu memainkan peranan mereka untuk memastikan anak-anak ini tidak terlibat dengan masalah dadah. Namun apabila keadaan ini telah pun berlaku, anak-anak ini didapati positif dengan masalah dadah ini, maka ibu bapa perlu mengambil langkah awal dengan merujukkan anak-anak ini kepada guru kaunseling di sekolah supaya guru-guru kaunseling ini dapat memberi intervensi awal kepada pelajar ini bagaimanakah tindakan-tindakan yang perlu diambil, memberi bimbingan dan kaunseling kepada mereka dalam memastikan mereka ini tidak terlibat dengan masalah dadah ini. Itu perkara pertama yang perlu dimainkan oleh ibu bapa, dan ibu bapa hendaklah memberi sokongan kepada pihak sekolah dalam usaha mereka membantu pelajar ini tidak terus terlibat dengan masalah dadah. Namun demikian, ADK juga menyediakan perkhidmatan kepada mereka, terutamanya pelajar yang telah pun positif dengan masalah dadah ini boleh mendapatkan rawatan dan pemulihan di pejabat ADK. Melalui pejabat ADK daerah, kita ada pusat khidmat yang boleh membantu mereka untuk mereka mendapat rawatan dan pemulihan dadah. Di samping kita juga mempunyai pusat pemulihan dadah sukarela yang boleh membantu memberi rawatan dan pemulihan dadah kepada pelajar-pelajar ini.